of Dawn. Terima kasih kita ucapkan kepada Saiful dengan komen yang begitu tepat sekali. Tapi sekarang ni tanpa kita melengahkan masa, terus kita masuk ke dalam game penentuan di antara Homeboyz bertemu dengan tim H, dua bekas juara meretap satu kali lagi untuk menentukan siapakah pemenang mutlak pada minggu yang kedua, hari yang kedua. Ya, permainan yang agak pasif di awal permainan seperti mana di game yang pertama dan di game yang kedua. Adakah corak permainan mereka akan berubah di game yang ketiga ini yang akan pastinya menentukan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan untuk game pada kali ini? Benar, jadi sama-samalah kita akan saksikan perlawanan yang mungkin akan berlangsung jauh lebih sengit. Zon jaya untuk dapatkan Chow-nya dan kemudian Janus juga menggunakan Akai untuk pastikan kelebihan yang mereka ada di fasa objektif. Kalau mereka tak mampu untuk mendapatkan kelebihan ini, kemungkinan besar mereka akan kehilangan mata yang terakhir. Harus sekali lihat gerakan awal daripada pihak tim Hak telah pun berjaya mengurangkan nyawa Zon sebanyak separuh sebentar tadi. Perlu berhati-hati, namun begitu mereka masih lagi berjaya untuk mendapatkan Little Wanderer bagi membesarkan sedikit sebanyak vision mereka di kawasan perairan Land of Dawn ini. Ya, perairan yang akan menjadi saksi akan ada pertarungan yang akan berlaku selama 42 saat sebelum turtle yang pertama akan muncul. Tapi Nets jarang untuk kita saksikan Battle of Gold Laner. Sepanjang 2 game yang berlangsung ni tak ada banyak sangat solo kill yang berlaku, betul? Benar. Jadi masing-masing main selamat. Dua-dua memastikan kedudukan mereka dijaga dengan begitu rapi. Pada waktu yang sama, rotasi yang datang ke arah mereka juga begitu pantas dan juga tepat sekali untuk mereka sama ada nak gerak agresif ataupun lebih kepada defensive game supaya mereka taklah terkorban dalam serangan tersebut. Dan sekali lagi Zon nampaknya berjaya untuk merampas di saat-saat akhir kutipan jungle tersebut. Sama seperti di game yang pertama dan juga di game yang kedua, kedua pasukan memberikan fokus mereka untuk berikan tekanan ke arah XP lane dan menyebabkan kita sekali lagi kurang nampaknya adanya pergerakan yang agak agresif di bahagian atas ataupun di bahagian goal lane. Tetapi sekali lagi, seperti mana yang saya dah katakan tadi, di arah bawah nampaknya sedikit lebih agresif berbanding dengan kedudukan di bahagian atas. Ya, pengambilan turtle yang pertama telah pun berlaku ketika ini. Chibi mengintai peluang Noir mungkin akan ditangkap, tapi dengan adanya Dongrang Wolf King mereka mampu untuk mengelak perkara tersebut. Iris cuba untuk mencari Zon yang cukup rendah. Flicker dah digunakan. Zon masih lagi cuba untuk melarikan diri. Tapi adanya Chibi yang mampu untuk menjarakkan kedudukan pasukan tim Hak daripada merapatkan kedudukan pasukan mereka dengan pasukan Homeboyz. Turtle masih lagi yang akan diberikan fokus sebagai cagaran buat kedua pasukan. Kedua pasukan kena reset terlebih dahulu, menunggu ultimate mereka cooldown semula untuk meneruskan lagi team fight ataupun meneruskan lagi usaha demi mendapatkan turtle yang pertama ini. Lihat bagaimana Homeboyz dah pun bersiap sedia. Zon dengan ketiadaan flicker agak sukar dia nak melakukan tendangan yang tepat, tapi masih lagi cuba untuk mencari ruang di bahagian tepi bersama dengan Sepat sekarang ini. Iris yang masuk ke hadapan terlebih dahulu cuba untuk memancing Chibi menggunakan skill set yang ada, tapi Janus cuba untuk menggunakan heavy spin menjarakkan kedudukan pasukan Homeboyz daripada mengganggu mendapatkan turtle yang pertama, tapi Janus masih lagi berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama sekaligus Iris berjaya untuk mendapatkan mangsa dari yang pertama dengan menumbangkan Chibi di minit yang ketiga. Saya menjagakan yang sebenarnya pasukan Homeboyz yang mampu untuk mendapatkan turtle tersebut sebabkan dah tak ada heavy spin yang boleh digunakan oleh Janus, tapi kelebihan tersebut dilaksanakan dengan baik selepas mereka menukar mereka punya targeting dan menyebabkan pasukan Homeboyz kehilangan jungler mereka buat kali yang pertama dan kehilangan juga turtle yang pertama dalam permainan. Masih lagi awal untuk kita nak menghukum mana-mana pasukan ataupun memberikan pujian lebih tinggi kepada mana-mana pasukan sebab kedua-duanya ada peluang yang sama rata saja di saat ini. Cuma tim Hak sedang mendahului sebanyak 800 gol setelah memiliki turtle yang pertama. Persoalan dia bagaimana mereka nak gunakan advantage kecil yang mereka ada untuk terus memegang penguasaan map sebelum turtle yang kedua muncul. Manakala Homeboyz kena sabar sebentar, barangkali menunggu ke power spike, menunggu setup daripada Zon untuk memberikan suapan kill sama ada ke atas Nets ataupun ke atas Udil. Nets yang akan dicari asal ikut dibetalkan oleh Udil pada arah belakang cuba untuk mencari posisi pasukan tim Hak. Tapi tengokkan bagaimana Zon melakukan tendangan ke atas Noir. Masih lagi mampu untuk bertahan, menadah sekali damage daripada pasukan Homeboyz, tapi setakat ini sekali lagi disiplin yang cukup baik ditunjukkan oleh pasukan Homeboyz juga tim Hak dan menyebabkan tiada sesiapa yang digugurkan di bahagian atas sebentar tadi. Tiada siapa yang berjaya untuk ditumbangkan, tapi lebih kepada pergerakan yang ditunjukkan oleh pasukan tim Hak ketika ini sangat kemasan. Buat kali yang keduanya terpaksa
untuk membazirkan Flicker hanya untuk melarikan diri. Jadi tiada lagi serangan yang mungkin mengejutkan akan dikeluarkan oleh pasukan Homeboys ketika mana melakukan rotasi. Kedua-dua pasukan bermain dengan sangat selamat dan juga menghormati antara satu sama lain. Game pertama, game kedua dan juga game yang ketiga. Mereka risau kalau kesalahan dilakukan oleh mereka akan dihukum sepenuhnya oleh pasukan pihak lawan. Jadi mereka ingin memastikan peluang kemenangan mereka secerah yang mungkin dengan memberikan farming kepada main damage dealer mereka. Dan kalau benda ini berlanjutan untuk tim Hak, saya rasa tak ada masalah. Disebabkan second semakin lama semakin besar damage beliau. Ya. Tak dilupakan juga kepada Haris, tapi sekarang ni Chibi akan ditekan dekat bahagian bawah. Hampir sudah ditumbangkan. Masih lagi selamat sebenarnya Chibi. Tapi Odil yang entah bagaimana berjaya untuk mencuri turtle. Inilah perkara yang merisaukan apabila Novaria ini dilepaskan ke mana-mana pasukan. Sebab Star Shatter yang ada pada dia tu Udil saja boleh melakukan curian, tapi Iris dari tempat paling sempat. Bagian bawah nama adanya Lezia yang mungkin cuba untuk maksa kedudukan sempat, tapi sempat dirisaukan kali ini oleh Lezia. Kill pembalasan yang baik dilaksanakan oleh beliau dan sekarang ni Zon pula terperangkap di saat ini. Zon cuba untuk menadah segala damage, tapi kita juga dapat lihat bagaimana bantuan yang ditunjukkan oleh Udil dan juga Nats. Tepat pada waktunya memberikan ruang untuk Zon ini melarikan diri daripada genggaman pasukan tim Hak. Tepat pada waktunya sebentar tadi Lexia datang hadir untuk memberikan bantuan kepada Iris ataupun mendapatkan kill pembalasan ke atas pembunuhan Iris sebentar tadi dengan adanya Way of the Dragon yang dipakai dengan kemas untuk menambahkan kutipan kill sebanyak 2 pada minit yang ke-6. Jumlah kill pun kita dah tahu game ini satu agak perlahan, dua bermain dengan sangat-sangat pasif untuk kedua pasukan nak menang that Lord Dance ataupun Turtle Dance setiap kali mereka muncul. Betul, tapi ini lebih kepada sepakan yang baik. Sepakan yang baik pada Zon, tapi Zon punya damage yang cukup besar ditumpangkan oleh Stakian. Luar juga dah tak ada dijatuhkan oleh Udil. Mungkin Lezia kali ini yang cuba untuk mencari mangsa yang seterusnya. Tapi Chibi perlu berhati-hati, ada Janus yang berhampiran dengan kedudukan. Tapi namun Udil, ada Lezia yang cuba untuk berikan bantuan kepada Janus. Heavy spin dibuka. Cuba untuk menangkap kedudukan Udil. Udil tersekat. Masih lagi cuba untuk melarikan diri pada genggaman pasukan tiba, tapi Udil hilang. Memberikan kill yang seterusnya kepada Iris. Cantik gerakan yang ditunjukkan sebentar tadi daripada Janus juga. Heavy spin yang baik untuk memaksa Odil pergi ke arah satu kedudukan yang kurang baik. Tapi Chibi, saya kurang pasti apa yang berlaku. First of all, dia cuba cari Lexia dekat banyak benda yang berlaku sekarang ini. Kita cuba explain satu persatu. Bagaimana Chibi ditumbangkan sebab dia cuba mencari Lexia dekat bahagian belakang. Sebentar tadi dia tarik dive di bahagian bawah dan Lexia mampu untuk larikan diri. Dan bila dia cuba nak larikan diri, rotasi pun telah tiba oleh tim Hak untuk mendapatkan supply kill. Yang dekat bahagian atas saya tak pasti apa yang berlaku. Saya nampak bagaimana Benedetta berjaya untuk mendapatkan second dengan begitu mudah sekali dan terus menumbangkan. Dan sekarang ni Janus. Janus yang mungkin akan dicari. Turtle masih lagi cuba untuk ditangkap, tapi Noir yang berada di bahagian hadapan untuk menadah damage daripada pasukan Homeboys. Zon juga bergerak ke hadapan mencari Noir setakat ini, tetapi Turtle yang masih lagi dijadikan cagaran Janus masih lagi berjaya untuk mendapatkan Turtle buat pasukan tim Hak. Wah, sama rata. Ya, memang battle operator yang baik kita saksi kedua pasukan ketika ini. Noir yang sentiasa dibayangi oleh Zon. Pergerakan tersebut perlu diwaspadakan untuk pasukan Homeboys ketika ini. Mereka nampak lebih yakin sedikit untuk mereka masuk semula ke dalam kawasan jungle pasukan Team Hak dan protect the president. Masih lagi belum terjadi untuk pasukan Team Hak ketika ini untuk memastikan yang second terselamat. Manakala untuk pasukan Homeboys, mereka ada banyak cara untuk mereka memulakan team fight, terutamanya apabila Zon boleh melakukan setup, Chibi boleh menggunakan taunt dan juga Next ketika mana tak ada siapa yang boleh menghentikan pergerakan tersebut sebabkan dia ada purify dan kita tahu bagaimana Chrono Dash sukar untuk diberhentikan. Pada minit ke-8, kita lihat daripada sudut damage dealt ranking, Iris di tangga yang paling tertinggi 26,000 diikuti dengan Nets bersama dengan Udil. Jadi kedua pasukan taklah jauh sangat perbezaan damage yang mampu dikeluarkan antara satu sama lain. Dia daripada sudut in-game equipment, Corrosion Sight dan juga Golden Staff telah pun dimiliki oleh Carry. Masih lagi memerlukan DHS untuk melengkapkan 3 serangkai item tersebut. Manakala Harith, Stardom Sight dan juga Feather of Heavens sama rata saja untuk kedua-dua gold laner. Tapi peluang ataupun ruang itu yang diperlukan oleh mereka. Secara jujurnya saya merasakan yang Saken perlu siapkan sedikit item physical defense disebabkan fully item damage telah pun dilengkapkan oleh Sepat sebenarnya. Dia ada Heptasis, dia ada Malefic Roar, dia ada juga Sea Halberd yang akan mengganggu sebenarnya region yang ada untuk Brave Might dan juga dalam masa yang sama untuk ketahanan carry tersebut. Jadi pasukan Team Hak dalam bahaya ketika ini. Wow, luar dah tak ada flicker.
terpaksa bazirkan flicker begitu sahaja supaya tidak dijatuhkan oleh pasukan Homeboys. Kali ini nampaknya cukup selesa untuk pasukan Homeboys hingga minit yang ke-9. Walaupun daripada segi jumlah kill tidaklah sama banyak dengan pasukan Team Hawk, tapi kita boleh lihat bagaimana rotasi permainan yang dilakukan oleh pasukan Homeboys hingga minit yang ke-10 ini sangat-sangat rapi. Mencari perkara yang boleh didapatkan terlebih dahulu. I mean, the one and only the recall kill kita Zon sebentar tadi, dia tahu dengan ketiadaan flicker untuk Noah sukar untuk dia nak melakukan I'm offended flicker ke arah belakang untuk merangkap ahli pasukan Homeboys pada minit yang ke-10. Mereka mulakan penarian ke atas laut ini, tapi lihat dekat bahagian tepi. Oh, tengok daripada arah atas sebenarnya sekarang sepatnya Western masih lagi boleh larikan daripada kita pasukan Team Hawk, tapi sebaik dua ini jatuh oleh Chibi. Zon cuba untuk melakukan ke atas setangkap pakai oleh Janus, tapi Janus dengan dia heavy spin menjalankan gerakan Udil. Star Shatter yang tepat berjaya untuk mendapatkan gerakan Janus. Kali ini pasukan Homeboys akan berikan tumpang mereka untuk mendapatkan total elot yang seterusnya. Kemas daripada pasukan Homeboys sebentar tadi, mereka memahami job desk tersendiri dan individual gameplay daripada Udil menggunakan Star Shatter untuk membedam harapan Janus terus hidup. Cantik sebenarnya gerakan tersebut dimulakan daripada Lexia, cuba untuk outplay tapi sayang sekali sempat terselamat dan gerakan tersebut fast backup daripada pasukan Homeboys. Segala-galanya kelihatan tersusun untuk mereka dan masa kita ini Team Hawk perlu berwaspada untuk melakukan pertahanan. Mereka masih lagi boleh menang, mereka ada second seperti apa yang mereka tampilkan di game yang kedua. Lexia juga tiada lagi kill yang mereka daripada pasukan Homeboys dapatkan terhadap beliau. Bermakna ketika ini untuk positioning dia daripada sudut pengeluaran damage masih lagi stabil untuk dilaksanakan oleh pasukan Team Hawk. Sekali 4,000 gol telah pun dimiliki oleh Homeboys. Lot sedang mara di bahagian bawah pada minit ke-11 ini. Namun mampu ke tidak Homeboys nak mendapatkan lebihan turret, bukan setakat auto turret saja. Inhibitor turret menjadi fokus mereka. Dengan harapan mereka boleh mendapatkan kemenangan, tapi Team Hawk mereka ada sedikit sebenarnya high ground defense mereka. Tapi bagaimana mereka nak mulakan defense ini? Tapi tangkapan Noah ke atas Nets. Cuba untuk bertahan sekat dengan melakukan MVP. Tapi Zoe yang tersekat begitu dengan Chibi. Zoe yang ditumbangkan terlebih dahulu sempat juga dah tak ada. Second sempat lagi untuk dijatuhkan oleh Nets. Tapi untuk bagaimana pertahanan masih lagi lengkap untuk pasukan Team Hawk. Nets juga telah ditumbangkan. Hanya tinggal 2 player saja untuk pasukan Homeboys. Kali ini Team Hawk berjaya untuk naikkan balik cara rotasi permainan mereka. Cuba untuk mendisiplinkan balik bagaimanakah permainan yang perlu ditunjukkan oleh pasukan Team Hawk. Terlampau memaksa dan juga kurang disiplin daripada Homeboys sebentar tadi mengakibatkan mereka hilang 3 ahli pasukan mereka. Saya rasa lebih kepada outplay daripada heavy spin dari Janus sebenarnya, sebabkan permulaan yang baik daripada pasukan Homeboys, sebabkan Astral Echo dah ada. Kemudian Chibi masuk gunakan Taunt. Kat situ bagaimana Zon cuba untuk melakukan follow up kepada beberapa orang pemain, tapi disebabkan heavy spin tu lekatkan 2 pemain dekat bahagian dinding, follow up damage terus saja berlaku dan kawasan tersebut memang kawasan yang agak berisiko untuk melakukan team fight sebabkan turret dekat bahagian tengah masih lagi ada. Walau bagaimanapun Team Hawk ini yang kita bincangkan, mereka masih lagi mampu untuk menangkan game ini. Peluang masih lagi terbuka untuk mereka disebabkan bagaimana follow up damage yang mereka boleh laksanakan. Carry mereka masih lagi ada Valentina yang seperti kita bincangkan. Tak dilupakan Iris juga melakukan zoning yang sangat baik untuk halang Udil daripada terus melakukan dia punya first kill untuk diletakkan tempat yang betul. Jadi tidak langsung gerakan tersebut memberikan sedikit ruang nafas untuk Team Hawk dan juga harapan untuk mereka lakukan comeback ke atas Homeboys. Namun perkara itu bukanlah mudah untuk dilaksanakan kerana Homeboys walaupun kesilapan telah berlaku, mereka masih lagi memegang momentum dan juga map control pada minit ke-13 ini. Lihat bagaimana Lot akan muncul kurang daripada 20 saat saja lagi. Adakah Team Hawk cukup berani untuk keluar daripada base mereka demi melakukan contest ke atas Lot ini, ataupun mereka akan biarkan saja dan lakukan defending di dalam base mereka tersendiri? Kalau pasukan Team Hawk ini mereka betul-betul nak berikan tekanan kepada pasukan Homeboys untuk mendapatkan lot yang ada, saya merasakan mereka perlu yakin dan berani untuk bergerak ke hadapan. Siapa yang perlu set up? Seperti ini Conceal dipukul oleh Noir. Sepatutnya mungkin pasukan Team Hawk mereka boleh berikan fokus untuk dominasi kedudukan bush yang ada berhampiran dengan lot yang ada. Tadi tu mereka saya rasa lah apa yang mereka cuba tampilkan adalah flicker dan juga I'm offended, tapi disebabkan jarak tu terlalu jauh dan kemudian mereka tak ada info lain, tarik handbrake jap. Jangan lakukan sebarang paksaan dekat bahagian team fight sebabkan mereka dalam situasi yang tengah kalah sekarang ni. Ya, agak kurang baik kalau kita tunggu saja pergerakan musuh, tapi lebih kepada kita cubakan sesuatu untuk dapatkan team fight yang baik, usaha yang baik daripada Team Hawk sebentar tadi. Tapi sekarang ni Lord Dance yang mungkin baik pendapat saya berpihak kepada pasukan Homeboys. Kedua-duanya berada dalam kedudukan yang baik untuk cuba mendapatkan Lord ini.
Tetapi yang lebih agresif adalah Homeboys. Oh, Zon berjaya dapatkan Janus. Kali ini Hati-hati. heavy spin dibuka untuk melarikan diri pada genggaman pasukan Homeboys. Noir melakukan tarikan ke atas Chibi. Chibi untuk melarikan diri tapi Chibi dijatuhkan oleh Sakian. Zon bergerak ke hadapan. Adanya Nets yang akan mendarat sekali damage tapi sempat tiba-tiba saja pada belakang. Chibi untuk macam bangsa ada Sakian hilang. Sempat tapi sempat ditumbangkan oleh Sakian pula. Double kill kepada Sakian walaupun dalam keadaan yang sama. Iris berjaya untuk mencari mangsa untuk pasukan Homeboys. Zia perlu pulang. Perlu mempertahankan Crystal pasukan Team Hawk tapi kali ini hanya tinggal Udil juga Zon saja. Mungkin ini adalah peluang yang terbaik untuk pasukan Team Hawk kalau mereka nak commit dekat kedudukan lot. Gerakan yang baik ataupun gerakan balas yang baik daripada Team Hawk sebentar tadi. Armor Fender dikenakan ke atas Chibi dan follow up daripada Second begitu pantas demi menjatuhkan jungler pihak Homeboys dan membenarkan Team Hawk untuk regroup balik dan secara tidak langsung mendapatkan lot ini ke tangan mereka terus. Lihatlah Noah memberikan tekanan bertubi-tubi ke atas Udil tanpa menghiraukan apa-apa pun yang sedang berlaku dekat bahagian belakang ini. Untuk damage seorang Roma agak tinggi sebenarnya ke arah mid laner sebentar tadi dengan adanya gerakan tersebut. Tapi sepakan yang baik daripada Zon. Heavy speed telah pun dilepaskan. Tunjukkan bagaimana untuk Dua orang kat dinding. Tapi Chibi berjaya untuk menemukan lot pasukan Homeboys. Tunjukkan bagaimana pasukan Team Hawk. Mereka akan ditumbangkan. Leza telah pun dijatuhkan oleh pasukan Homeboys. Noir dan tadi immortality. Adi juga telah ditumbangkan. Dan berkira kepada Nets. Masih untuk paksa tapi sempat dan jatuhkan dengan Second. Hanya tinggal beberapa player saja. 4 player yang tinggal tapi tak sempat Udil nak memberikan star shatter ke arah pasukan Team Hawk. Namun begitu, 2 player pada pasukan Team Hawk setakat ini yang dijadikan mangsa di saat pasukan Homeboys berjaya untuk mendapatkan lot yang seterusnya. Apa lagi yang kita boleh katakan? The King of Red 3. Season 7 sampai season 13 masih lagi kekal konsisten. Itulah pemain daripada Terengganu, Chibi. I mean, di saat itu memang 50-50. Kedua-dua jungler boleh memiliki lot tersebut. Tapi ketangkasan Chibi telah pun terbukti sebentar tadi. 3 terkena Echo sekarang ini. Oh, cantiknya dengan Zon berjaya untuk mendapatkan Noir. Kali ini mereka mungkin akan memaksa keadaan. Pasukan Team Hawk perlu bertahan. Lot dah mula masuk daripada arah bawah. Cuba untuk melakukan terjahan ke atas base pasukan Team Hawk. Tapi tengok bagaimana Iris. Cuba lagi untuk bertahan buat pasukan Team Hawk. Tak begitu pasukan Homeboys. Mereka masih lagi perlu berundur. Masih lagi tidak boleh nak terlalu paksa ke atas pasukan lawan mereka. Lagi adanya carry, Team Hawk ada peluang ataupun high ground defense yang cukup besar untuk menumbangkan apa-apa ancaman yang didatangi ke arah mereka. Kalau kehilangan Second, itulah tanda ataupun emergency button harus ditekan untuk pasukan Team Hawk. Namun Homeboys masih lagi tidak berputus asa, masih lagi mengekalkan pressure yang sama ataupun tekanan yang sama ke atas Team Hawk demi mendapatkan inhibitor turret yang terakhir milik Team Hawk sebentar tadi. Wow, 17 minit permainan. Hanya ada satu sahaja turret yang berjaya untuk didapatkan oleh Team Hawk walaupun kill dipegang oleh mereka. Tapi objektif gameplay Homeboys pastikan yang kawasan mereka tidak diceroboh oleh pasukan Team Hawk. Homeboys sekarang ini mereka sama seperti Team Hawk yang ada ruang bernafas, kali ini mereka pula yang ada ruang bernafas setelah ketangkasan Chibi menggunakan retribution tersebut membuka ruang sekali lagi untuk Homeboys cuba untuk menutup perlawanan ini. Namun Team Hawk seperti mana yang kita telah lihat berkali-kali mereka bijak melakukan disengagement. Oh, tapi Noir mencari kedudukan Zon. Zon punya damage cukup besar. Hilang tengah Sakian. Janus hari heavy spin. Cuba untuk menangkap kedudukan Nets. Tapi Nets telah bergerak ke hadapan. Noir lagi cuba untuk memaksa kedudukan pasukan Homeboys. Tapi mereka perlu batalkan Nets. Sebab sekarang ni kalau Homeboys mereka paksa atau pasukan Team Hawk paksa, mana-mana kesilapan mungkin akan muncul untuk minit-minit akhir perlawanan sekarang ini. Kalau updatean daripada Janus tu lagi tepat, mungkin Team Hawk bukan percaya tapi Team Hawk akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar kalau mereka berjaya untuk menangkap Nets juga dalam gerakan tersebut tadi. Dia sebab ada Purify. Ya. Dia boleh larikan diri sebenarnya. Tapi itu info yang baik sebabkan ambil masa yang agak lama Purify untuk cooldown kembali dan mereka dah ada lot. Jadi bermakna di pertarungan dekat bahagian lot, kalau dipaksa pun pasukan Team Hawk masih lagi ada chance yang tinggi untuk mereka sekurang-kurangnya mengurangkan keberkesanan team fight untuk pasukan Homeboys. Tapi buat masa ini seperti pasukan Team Hawk lebih berhati-hati untuk mereka lakukan sebarang open bush kerana risau mungkin akan kena taunt dan juga damage burst yang akan dikeluarkan oleh Udil. Kalau kena kepada Lexia ataupun Second, peluang untuk teruskan team fight tu agak tipis untuk pasukan Team Hawk sebab dia kena region dulu kan. Benar sekali. Jadi pencaturan minda sekali lagi Tu Roma tau. berlangsung di antara kedua pasukan ini. Noah dah dapat merasai sedikit sebanyak kesakitan Star Shatter daripada Udil. Pada waktu yang sama, mata kena fokus dekat bahagian atas juga. Benedetta daripada Sepat sedang melakukan pushing di bahagian atas memastikan lane tersebut
tak ada sebarang masalah memastikan lane tersebut terus memberikan tekanan ke atas Team Hak dan memaksa Team Hak untuk buat keputusan nak contest ataupun kena hantar seorang pulang untuk lakukan defending. Sekarang ni apa yang paling penting adalah untuk pasukan Team Hak, mereka perlu bijak untuk buat decision making. Sama ada mereka akan fokus kepada lot yang ada ataupun sebaliknya pertahankan saja kristal mereka setakat ini. Ya, kita nampak bagaimana segala info telah pun diberikan oleh Udir, tapi serangan balas daripada Asrar Eko yang ditiru oleh Lexia juga terkena kepada seorang pemain saja. Mereka tiada info selebihnya di mana kedudukan sempat dah ada dekat bahagian meja, tapi Zon! Tendangan cantik ke atas Nuar, tapi flicker dah digunakan menjarakkan kedudukan pasukan Homeboys. Jadi menggunakan heavy spin hanya sekadar untuk melarikan diri pada genggaman pasukan Homeboys dan ini berikan ruang buat pasukan Homeboys untuk mendapatkan lot yang seterusnya. Memudahkan lagi perjalanan mereka untuk bergerak masuk ke dalam kalangan base pasukan Team Hak. Sebab tu kenapa Akai bahaya sikit. Sebab dia kurang macam Martis kalau tak ada second skill, nak lock dance agak sukar. Akai tak ada ulti, basically dia dah tak boleh buat apa-apa. Jadi memang berhak untuk pasukan Team Hak berundur terlebih dahulu mengharapkan kepada keajaiban untuk mereka lakukan pertahanan. Cuma Janus tadi dapat 3 man. Follow up-nya tak ada. Itu yang sayang sekali sebenarnya. Follow up tak boleh nak diberikan sebab mereka tahu Benedetta daripada sempat sentiasa berada dekat bahagian belakang bersedia untuk melakukan gerakan flanking. Dan sekarang ni Lot telah pemara di bahagian tengah. Bagaimana pasukan Homeboys nak menutup perlawanan ini? Tepat daripada arah atas cuba untuk mencari mangsa. Shibi yang masuk terlebih dahulu. Zon berjaya untuk melakukan satu tangkapan ke atas Janus, tapi heavy spin dibuka untuk menjalankan kedudukan. Sempat dah tak ada immortality. Cuba lagi untuk bertahan kali ini, tapi tengok bagaimana sempat yang mungkin akan ditumbangkan. Yang Uji dah hilang di tangan Nuar. Tapi pasukan Homeboys akan cuba lagi untuk paksa mendapatkan kill yang ada. Iris dah tak ada. Ditunggu kali Nets. Nuar dah tak ada immortality juga, tapi double kill dapat kali Nets. Crystal yang mungkin akan dicari, tapi triple kill dapat kali Nets. Sekali lagi. Kali ini untuk pasukan Homeboys. Crystal berjaya untuk mendapatkan kemenangan ke atas pasukan Team Hak. Anak jantan mengekalkan konsistensi mereka. Homeboys mendapatkan kemenangan kedua di minggu yang kedua. Kemenangan yang dimiliki oleh pasukan Homeboys yang akan menambahkan lagi kepercayaan mereka dan juga keyakinan mereka selaku the defending champion. Namun, what a fight daripada Team Hak sebentar tadi. Bukan mudah untuk ditumbangkan. Kedua pasukan ini menampilkan gameplay yang cukup mantap, cukup berdisiplin dan cukup sabar untuk mereka mengakhirkan game tersebut. Tetapi sekarang ini kita kenalah bersama dengan pengacara kita Ros untuk melakukan winners interview bersama dengan Homeboys. Kemenangan kedua untuk pasukan Homeboys di minggu kedua MPL Malaysia musim ke-13. Okay, are you guys okay? Last Okay. game tu macam susah sikit kan? Sengit. Betul, sengit. Okay, so let's start with Chibi dulu ah. So, I dengar that Chibi kata Chibi nak fight dengan jungler import. Sekarang dah lawan jungler import. So, how is Chibi feeling lepas lawan jungler import? Tak mahu kontroversi lagi tau. Bukan I yang decide. You decide. You answer properly. Mungkin apa soalan tadi? Lupa. Tadi you dah lawan jungler import. So sebab you katakan you nak lawan jungler import. So sekarang how are you feeling lepas lawan dorang? Rasanya tak ada apa-apa pun sebab dia berkata jungler reject. Sebab tu dia hantar ke Malai. Okay, you tadi dah lawan Janus. So jungler mana lagi yang you nak lawan dekat MPL? Sebabkan kita Malay Pride kan. RSG kot, but ada Venom God. RSG. Okay, Venogo. Ya. Dari Philippines juga. Oh, Ya. dia nak, he wants to slay the Filipino junglers in Malaysia. Betul? Ya. Macam tu. Okay, can we please pass the mic to Pubs? I nak tanya satu soalan. Nice. Okay, Coach. Sekarang MPL dah 2 minggu. Arlet di-pick 9 kali, 0% win rate. First time tadi, menang. Apa yang you rasa pasukan lain buat salah dan Homeboys dapat jawab, Homeboys dapat buat betul? Saya rasa sebab kita orang dah kalah dulu. So syarat nak menang kena kalah dulu. So you learn from your mistakes and from there you guys brushed up on Arlet. Tu yang dapat menang. Betul. Alright, thank you. Okay, can we... Siapa? Next.
I memang nak interview Nats, sabar. Oh. Okay, Nats. Okay, guys, sebelum apa-apa, I dengar cerita Nats dah pandai cakap bahasa Melayu. Okay, they said Nats can now speak Malay well. Nats, can you say something in Malay? Good words, please. Assalamualaikum. Alright guys, sebelum kita continue, korang rasa siapakah MVP perlawanan ini? Cepat kok. Okay, MVP in 3, 2, 1. Wow! Okay, Nats, now that you're the MVP of this match, because last week, after your first defeat, you looked really sad in the media room. Do you feel like you're slowly redeeming yourself? Ya. Anong masasabi mo sa laro mo ngayon? Tingin mo ba gumagaling na kayo? Tingin mo ba na parang mas malakas na kayo at kaya nyo ulit mag-back-to-back champion kagaya na palagi sinasabi ni Daddy? Sorang suruh dia jawab Melayu, sorang suruh jawab Tagalog. Member dah stress. Pwede ka mag-Tagalog, it's okay. Para sa akin po, marami pa po kaming mga maling nagagawa. So feeling mo ba na nare-redeem nyo na yung sarili nyo? Ano po? Meron pa pong mga problema na di naayos sa laro. Okay. Sebab I tanya dia, minggu lepas dorang kalah kan, dekat media room, dia yang paling sedih actually. Muka dia macam kecewa sangat. Lepas tu ada satu media tanya kenapa muka dia paling kecewa walaupun baru first game. Dan dia cakap dia actually kecewa dengan diri sendiri, tu yang dia tak nak cakap. So I tanya, dengan kemenangan ni dapat MVP lagi, adakah dia rasa that Homeboys dah slowly redeeming themselves musim ni sebab slow start kan, rough start. Dia cakap actually banyak lagi problems yang boleh solve internally dengan playstyle dorang, tapi dia yakin dorang boleh pergi jauh. Gitu. Alright. Udil. Tak, sabar Cibi. Udil nak balik raya dah. Cuba cakap ucapan hari raya dekat semua orang yang datang ataupun tengah tengok dekat rumah. Wish Raya Kak? Ya, wish raya. Jujur aku alergik tuh ke mic ini Kak. Sebab terlalu kontroversi, too hot lah ketika aku handle nih mic. Tapi aku pun naraya dan aku tanah bikin kontroversi. So cakap yang baik-baik saja tak apa kan? Yes, I memang nak you cakap baik-baik. For the production team, bila kalian narembers, konteks saya lah. Kami dari keluarga Homeboys mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alright. Wow, mantap. Oh, wow. Alright, terima kasih kepada pasukan Homeboys. You guys may now celebrate your victory. Aduh, interview Homeboys ni memang tak pernah fail mengecewakan I. Alright guys, so with that, another 2-1 game seru Saturday. But the fun doesn't end here sebab sekejap